صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Ini hadis sahih, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Nah. Bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Al haditha yani tammimil haditha, sempurnakan olehmu akan hadis. Ini dia baca hadis ni panjang lagi sebenarnya, cuma dia ambil sampai situ je. Nah, lalu dia suruh kita sempurnakan sendiri. Al-haditha ay tammimil haditha, sempurnakan olehmu akan hadis tersebut. Yakni wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Itu sambungnya hadisnya panjang lagi dah. Baik. Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mana di dalam medan peperangan dah. Jangan kita menggunakan hadis ni untuk mengancam manusia. Nah, ataupun kita memutabelik ke orang panggil makna yang dikehendaki oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni dengan kita mengatakan bahawasanya Islam tu memang tertegak dengan pembunuhan, dengan peperangan, dengan kekejaman. Karena Nabi kata umirtu an uqatilan nasa, diperintahkan akan daku bahawa aku bunuhkan akan manusia. Jadi orang-orang orientalis tu dia ambil hadis ni lah sebagai bukti kata bahawasanya Islam ni agama pengganas, agama jahat, agama memaksa orang supaya menganut fahaman dia.
Walaisal amrul waqi' kadzalik. Nah, padahalnya tidak perkara yang sebenarnya seperti itu, tidak. Nah, kerana sababul wurud hadzal hadis, sebab berlaku orang panggil sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah di dalam medan peperangan. Nah, jadi maksud dengan kata umirtu an uqatilan nasa, ay amarani rabbi, menyuruh memerintah akan daku oleh Tuhanku, an uqatilan nasa, oleh bahawa aku bunuhkan akan manusia. Siapa al-muradu bin nas fi hadzal hadis? Siapakah yang dikehendaki dengan manusia di dalam hadis ni? Iaitu abadatul ausan fil harbi. Nah. Itu orang-orang kafir yang penyembah berhala yang menyertai di dalam peperangan tersebut. Nah. Jadi orang-orang kafir musyrikin yang berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dikehendak oleh Nabi sebagai annas, manusia di sini. Nah. Jadi sebab tu dia panggil hadis ni amun makhsus, dia panggil. Lafaznya umum manusia, tetapi maksud yang dikehendaki oleh Nabi maksus apa? Manusia yang abadatul authan, musyrikin yang menyembah berhala, yang hadir di dalam peperangan tersebut. Kerana apa? Kerana di Madinatul Munawwarah ada saja orang yang tidak masuk Islam lagi. Orang-orang Arab yang belum masuk Islam tu ramai, masih ramai lagi. Cuma majoritinya sudah masuk Islam. Daripada Aus atau Khazraj, majoritinya sudah masuk Islam. Ada lagi kau yang belum masuk Islam? Ada. Buktinya seorang sahabat namanya Hassin al-Khazraji, anak dia dipaksa untuk masuk Islam. Anaknya yang sudah baligh, dipaksa untuk masuk Islam. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama, kerana sesungguhnya kebenaran itu jelas dan nyata. Bagi orang yang cerdik lah. Jadi ayat tu nya turun sababun nuzulul ayah, sebab nuzul ayat tersebut, iaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Hassin al-Khazraji, yang memaksai anak dia yang sudah akil baligh untuk masuk Islam. Anaknya ni ketika mana kecil-kecil dihantar di dalam jagaan orang Yahudi. Di bawah jagaan orang Yahudi di pinggir Madinah. Maka bila sudah pun dewasa, kembali pula ke bandar, balik ke rumah keluarga dia. Islam tu sudah masuk dah di Yathrib, di Madinah. Maka ayah dia, ibu dia dan adik-beradik yang lainnya sudah pun masuk Islam. Hanya dia tidak masuk Islam lagi. Maka Hassin al-Khazraji ni, dia nasihat, dia pujuk, dia rayu. Akhirnya anak dia ni tetap berkerah, tidak mahu masuk Islam. Lalu dia mengancam untuk bunuh anak dia sendiri. Di atas nama Islam. Seorang bapa mengancam bunuh kepada anak sendiri kerana agama, kerana Islam. Lalu turun ayat Quran la ikraha fid din. Tidak boleh paksa orang panggil orang kafir masuk Islam. Biar dia masuk dengan terbuka hati. Gitu. Berartinya agama Islam ni tidak agama memaksai. Lebih lagi dalam Quran kata faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak beriman sila, siapa nak kufur sila. Itu diberi kebebasan kepada setiap manusia untuk menganut agama apa yang dia nak, termasuk Islam tu sendiri. Lepas ni Nabi kata umirtu an uqatilan nasa, ay amarani rabbi, memerintah akan daku oleh Tuhanku, an uqatilan nas, oleh bahawa aku bunuhkan akan manusia. Akan manusia ni umumlah, kita pun manusia. Siapa saja pun kalau sudah keturunan Adam dipanggil manusia. Adakah maksud dengan Nabi kata aku bunuh sekalian manusia tu semua manusia? Tidak. Ini dipanggil amun maksus
lafaz yang Nabi sebut ialah umum, iaitu manusia, tapi yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah khusus kepada manusia kafir musyrik penyembah berhala yang hadir di dalam medan peperangan tersebut. Tu dah. Jadi bukan semua kafir dah. Bukan semua kafir seperti ahlul kitab, yang ada di puak-puak Yahudi Nasara. Yahudi di Madinah, Nasrani Najran, itu semua tu di dalam negara Madinah belaka. Diperintah mereka tu bayar jizyah, bayar cukai kepada kerajaan Islam. Maka tidak dipaksai lagi mereka untuk menganut agama Islam. Tengok. Jadi jangan kita guna hadis ni sebagai dalil hujah bahawasanya kita boleh membuat kerosakan di atas muka bumi. Membuat peperangan, berseteru dengan orang kafir dengan semata-mata hadis umirtu an uqatilan nas. Bahkan Nabi kata man aza zimmiyan, barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, faqad azani, maka sesungguhnya benar-benar dia menyakiti akan daku. Wa man azani, dan barang siapa yang menyakiti akan daku, faqad azallah, maka sesungguhnya benar-benar dia menyakiti Allah. Wa man azallah, dan barang siapa yang menyakiti Allah, dakhalan nara, telah masuklah ia akan api neraka. Jaga dah. Baik. Itu. Jadi di zaman Nabi SAW dan zaman kerajaan-kerajaan Islam yang lain tu, istilah zimmi, harbi, muahid dan sebagainya itu masih diistimal, diguna. Kerana negara-negara tu dibina di atas agama. Negara agama dia panggil, negara yang bersistemkan agama. Adapun pada zaman kita sekarang ni, negara-negara yang dibina sekarang ni ialah negara yang bersistemkan dengan bangsa, dia panggil negara bangsa, nation state, dia panggil negara bangsa. Artinya seorang itu diberi hak jaminan di dalam negara masing-masing. Asal kata mereka tu warga negara, maka ada hak sebagai warga negara. Itu sudah beza dah. Sudah beza lah. Itu. Maka adakah tidak ada lagi kafir zimmi, kafir harbi, kafir muahid? Kalau di musyawarah alim ulama di Indonesia, di Nahdlatul Ulama di Indonesia, dipanggil MUNAS, Musyawarah Alim Ulama Nasional, itu memutuskan untuk negara dia sudah tidak ada lagi istimal perkataan harbi, zimmi dan sebagainya. Kerana apa? Kerana nak zimmi macam mana? Semua orang pakai cukai belaka, sama saja. Tidak ada lagi orang panggil zimmi. Nak kata harbi, mereka ni warga negara yang mempunyai hak yang sama rata sebagaimana warga-warga negara yang lain. Maka akhirnya tidak ada lagi penggunaan istilah zimmi, harbi, muahid selagi mana negara itu bercorak nation state, dipanggil negara bangsa. Adakah pelik perkara itu? Tak pelik. Seperti sistem hamba. Kita belajar fiqh tu ada hamba ke? Tapi bolehkah kita terapkan, kita laksanakan sistem hamba ni dalam masyarakat kita sekarang ni? Boleh? Tak boleh. Kerana hamba tu sudah tak ada dah. Sudah dihapuskan. Walaupun yang menghapuskan sistem hamba tu bukan orang Islam. Tak tahulah orang mana katanya Abraham Lincoln kau tak tahu dah sini. Tetapi bukan orang Islam yang menghapuskan sistem hamba ni, orang kafir. Tetapi ulama-ulama kita setuju. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dalam banyak perbuatan Nabi dan perkataan Nabi banyak menyungguhkan ataupun menggalakkan, mensayugiakan, menyambarikan umat ni supaya memerdekakan hamba. Kayak gitu. Bahkan seperti cerita Salman Al-Farisi, Nabi sendiri ikut tolong, bantu Salman Al-Farisi supaya dapat tebuh kemerdekaan dia. Iaitu menanam kebun kurma tu kan. Tu dia ada perjanjian dengan Yahudi. Jadi dari segi perbuatan Nabi SAW dan perkataan Nabi itu banyak menggalakkan supaya merdekakan hamba. Walaupun Nabi sendiri itu tidak menghapuskan sistem hamba, tetapi Nabi itu setuju bahawasanya manusia itu tidak diperhambakan sesama
manusia. Maka kerana tu walaupun orang kafir yang buat sistem hamba tu dihapuskan, ulama-ulama kita tu setuju. Tu setuju. Tak boleh kata mana boleh hapus sistem hamba. Ini hukum yang ada dalam kitab-kitab fiqh kita. Berat orang cakap itu. Kita mesti menghambakan manusia. Mesti ada lagi hamba sekarang ni. Dijual beli hamba tersebut, dimiliki hamba tersebut. Sebab macam mana kita nak laksana hukum hamba dalam kitab-kitab syariat, kitab-kitab fiqh ni kalau sudah tidak ada? Memang tak boleh laksana lah sebab tak ada. Apa masalah? Itu gitu. Faham tak? Sama jugalah seperti sistem label jenis-jenis orang-orang kafir yang berada pada negara agama. Maka oleh kerana negara sekarang ni bukan negara yang diasaskan pada agama, hanya diasaskan dengan bangsa, maka banyak negara-negaranya sudah pun mendeklarasikan bahawasanya negara dia tu tidak ada lagi istilahnya zimmi, harbi, muahid, tak ada. Hanya negara bangsa dia panggil. Sama sebangsa. Walau beza agama. Itu dah. Payah sikitlah kita nak terima tu. Berat hati kita. Berat sikit. Cuma dalam konteks kita punya negara pula, kita ni negara kita nak kata negara bangsa betul benar pun payah juga. Nak kata negara agama 100% pun payah juga. Payah. Negara kita ni negara serba salah dia panggil. Negara serba salah. Pasal kalau kita nak kata negara bangsa, kita punya negara ni ialah nation state, negara bangsa. Ia ada ciri dia sebab namanya negara Malaysia. Diasas dengan bangsa. Tetapi secara praktikalnya payah nak sebut negara bangsa. Pasal orang yang duduk sini jadi warga negara, apa punya cakap pun macam-macam pelik-pelik saja. Orang Cina duduk berpuluh-puluh tahun, kadang-kadang tak boleh cakap bahasa Malaysia. Ada. Orang India tak boleh cakap bahasa Indonesia. Ada. Hatta orang Melayu tak pandai cakap bahasa Malaysia pun ada. Dia cakap bahasa logat kampung dia. Orang Kelantan, orang Kedah, orang Kedah. Kalau Indonesia tu betul-betul negara bangsa, tahu tak? Cina Indonesia mari ke Malaysia, makan di kedai orang Cina di Kuala Lumpur, dia cakap bahasa Indonesia. Orang Cina kata, cakap bahasa Cina lah. Saya tak pandai bahasa Cina. Tak pandai. Orang Cina Indonesia tak pandai bahasa Cina. Sebab dia bangsa Indonesia. Nama dia pun nama Indonesia. Bakti Sukma Cahaya Purnama lah macam-macam. Nama dia tu nama-nama ni dah. Bukan nama Cencong Leng 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 Long Teng Long Leng dak dah. Tu baru betul-betul negara bangsa tu. Itulah nak ayat kata serba salah kata ni. Negara serba salah dia panggil. Negara serba salah. Dia mana ada sekolah kebangsaan jenis Cina, jenis Jawa, jenis Tamil, jenis tak ada. Mana ada? Salah satu je, bahasa Indonesia. Sekolah kebangsaan Indonesia. Satu je. Satu nusa, satu bahasa, satu bangsa, satu. Ya gitu. Itu baru betul. Orang panggil sempurna kenegaraan bangsanya. Negara bangsa kita keda. Kadang jenis Cina, jenis India, jenis Tamil, jenis banyak jenis. Dah tahu lah. Lagu mana orang Tengku Dua Main dulu mikir wallahu a'lam. Dia fikir lagu mana tak tahu. Nak kata bukan negara agama 100% pun tak juga. Pasal dalam dustur kita beza. Dalam dustur, dalam perlembagaan kita, Islam din lid-daulah. Islam agama bagi persekutuan. Kayak gitu. Tak sama dengan Indonesia. Indonesia Islam, Hindu, Buddha, Kristian, Katolik, Konghucu. Ini semua agama rasmi bagi negara. Ya ada agama rasmi. Kayak gitu. Negara agama bersama. Dan agama yang diterima dalam wilayah negara dia. Agama rasmi dia panggil. Kita tak ada agama rasmi. Hanya Islam agama bagi negara. Itu satu daripada ciri negara berasaskan agama. Itu. Jadi sebab tu negara kita ni negara Islam. Dari segi perlembagaannya. Asas perlembagaan.
Tapi nak kata Islam satu-satu pun payah juga. Itu kata serba salah. Negara serba salah. Tu. Dari segi ekonomi, tu kapitalis tu. Pelaksanaan kapitalis. Nak cok pasport ke, nak mohon TMB ke, air ke, semua kapitalis lah ke. Habis itu. Jadi jangan kita guna hadis ni kata, Islam menghalalkan keganasan. Pasal Nabi sendiri kata, umirtu an uqatilan nasa, diperintahkan aku bahawa aku bunuh ke sekalian manusia. Tidak sekalian manusia dah. Manusia tu ialah lafaz umum, tapi nak dengan makna khusus. Dia panggil amun makhsus, dia panggil dah. Yang ni manusia yang mana? Yang kafir mana? Kafir yang menyembah berhala, yang musyrik. Yang mana kafir musyrik yang menyembah berhala hak Nabi diperintah untuk bunuh? Yang hadir dalam peperangan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam ketika itu. Maka Nabi bersabda selalu, aku diperintah oleh Allah untuk membunuh manusia ini. Mana? Ni kafir hak mari seria kita ni. Sehingga mana? Hatta sehingga yashhadu, sehingga bersaksilah mereka itu annasu tadi tu. Alla ilaha illallah, yani sehingga menyaksi dan mengaku lidah. Menyaksi itu dan mengaku lidah tu panggil atau tafsir bagi menyaksilah. Tu pasal menyaksi itu memang kena mengaku dengan lidah lah. Kena mengaku dengan lidah, kata bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi kalau nak menyaksi dengan tak tahu, payah tu. Karena kalau seorang itu menyaksi tapi tak tahu apa yang dia saksi, dusta dalam penyaksian dia tu. Kayak gitu. Sebab tu orang kafir musyrik ni lain. Mereka tu sudah tahu Allah sang penciptanya. Beza tu dah. Ya sebab tu kafir abadatul ausan jahiliyah orang Arab dulu dengan amadatul ausan hak di batu keh ke apa semua tu tak sama. Tidak sama. Pasal orang musyrikin kafir jahiliyah dulu, walaupun mereka tu sembah 300 lebih berhala di keliling Kaabah, tapi kalau ditanya siapa buat langit bumi, jawab Allah. Dijawab Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau mu tanya siapa buat langit bumi, dia tak akan jawab. Ini 300 ekor berhala duduk depan Kaabah ni buat. Dia tidak ada bodoh, teruk benar lu kata begitu. Pasal berhala 300 ekor dia hak buat. Ni, tak kena nak kata hak buat langit bumi ni 300 berhala ni, nak tak ada bodoh dia nak kata lagu tu. Lepas tu mereka akan jawab siapa yang buat langit bumi? Allah. Jadi mereka orang kafir musyrikin jahiliyah dulu memang iktikad Allah tu Tuhan. Allah tu apa? Beza mana dengan akidah Nabi SAW bawa ni? Dah kalau sama-sama iktikad Allah tu Tuhan. Bezanya orang kafir musyrikin abadatul ausan zaman jahiliyah, kafir jahiliyah dulu bukan hanya Allah je Tuhan. Ada lagi Tuhan selain daripada Allah. Itu lagu tu dah. Sama juga ahlul kitab pun, Nasrani, Yahudi, mereka pun yang iktikad Allah Tuhan juga. Allah dah Tuhan, tak ada siapa dia dah. Apa yang iktikad cuma, ada cuma lagi. Ada lagi dah unsur-unsur ketuhanan yang lain ada, iaitu Tuhan anak, Tuhan Mo, ataupun Isa tu ialah ilmu Tuhan, hak cabut daripada zat Tuhan. Ataupun Uzair tu ialah anak Tuhan. Tak tahu mak hak mana so tu ni. Macam-macam. Hak tu hak jadi musyrik mereka. Menyengutukan Allah. Jadi sebab tu mari dengan kalimah la ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Mana hanya Allah sahajalah Tuhan. Tidak yang lain. Tu gitu dah. Jadi orang kafir jahiliyah dulu, mereka kata Allah tu Tuhan dah. Tapi ada lagi dak Tuhan-Tuhan lain, ada lagi. Tuhan Al-Lata, Al-Uzza. Ni Tuhan-Tuhan yang jadi perantaraan di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Perantara ke mana? Perantara ngoti, sungguh-sungguh. Macam kita perantara kita dengan Tuhan Nabi. Tapi perantara itu bukan perantara
maksudnya Nabi lah yang memberi manfaat mudarat. Tidak. Hanya Allah Ta'ala saja yang memberi manfaat mudarat. Maka sebab tu Nabi hidup ke, Nabi wafat ke, sama saja. Tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Itu dia panggil tawassul. Tawassul, mana berwasilahkan Nabi, berwasilahkan Nabi SAW di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala suruh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kayak gitu. Hak tu orang panggil perantaraan dengan makna tawassul, wasilah. Beza dengan kafir musyrikin dulu. Kafir musyrikin dulu bukan tawassul, perantaraan berhala tu dengan Allah Taala, tawassut, wasat, menengahi sungguh. Itu. Sehingga apabila matinya orang-orang yang mereka iktikad ada power, ada memberi manfaat dan mudarat, boleh mencipta dan mematikan, menghidup, mematikan dan sebagainya, mati, maka mereka pun bina orang panggil berhala-berhala untuk perlambangan di antara dia dengan Tuhan. Ada lagi Tuhan ada tengah yang mampu memberi manfaat dan mudarat. Kenapa Tuhan-Tuhan yang di tengah 300 ekor ni mampu memberi manfaat mudarat? Kerana Allah takdilah yang memberi power kepada berhala-berhala tadi. Tu tawassut dia panggil dah, bukan tawassul lagu tu. Sehingga-hingganya kalau sudah mati dah orang panggil orang yang soleh di kalangan mereka, yang selama ni nak minta air tawakal, menyembuh, berubat orang macam-macam, dialah hak ditujunya. Maka bila mati orang tu, maka dibinakan berhala. Tu dia minta lagi dengan dia, dengan berhala tadi. Berhala tu asalnya orang soleh dulu. Kita tak gitu. Rasulullah wafat ni, ada kita nak tawassul dengan Rasulullah kena buat berhala Rasulullah? Ada? Hatta kita letak frame Muhammad Rasulullah pun ada kita duk gini tak ngaya ya Muhammad Rasulullah tolong. Ada gitu? Tak ada. Hanya kalau buat frame Muhammad ada tu. Ada tu. Itu tafaul saja. Ambil sempena baik. Bukan kita duk minta dengan dia ada. Minta dengan Muhammad, dituliskan Muhammad ada. Apalagi kalau buat berhala Muhammad, pakai serban, bawa tukar ke gapo, pakai duk sembah Muhammad. Ada? Tak ada. Pasal Muhammad makhluk. Bukan Tuhan. Dia hidup tidak dapat memberi manfaat, dia mati pun tidak dapat memberi manfaat. Tapi kita jadikan dia sebagai wasilah di antara kita dengan Allah. Boleh. Bahkan dalam Quran, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul wajadullaha tawwabar rahima. Jikalau manusia itu melakukan kezaliman di atas diri mereka dengan mengerjakan dosa, kemudian mereka mendatangi engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka, mendatangi mereka itu akan dikau. Fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul. Kamu dia minta ampun dosa-dosa mereka dengan Allah Taala. Kita pergi ke Madinah. Ayat ni tidak nasikh, tidak nasikh mansukhah, tidak dibuat pada qiraat, pada hukum tidak dibuat. Mana kekal sampai kiamat. Maknanya wala Rasulullah wafat dah, kita tetap boleh pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi kepada maqam Nabi, raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita taubat dengan Allah Taala, ya Allah ampunilah dosa-dosa aku ya Allah. Telah dosa aku terlalu banyak ya Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunlah dosa aku. Rasulullah dalam kubur tu wastaghfara lahumur rasul. Rasulullah minta apa? Dengan Allah Taala. Itu kena yakin tu. Minta apa mana duduk dalam tanah tu. Al-anbiya hayyun fi kuburihim. Para nabi itu hidup dalam kubur mereka. Yusalluna fi kuburihim. Sembahyang mereka dalam kubur tu. Nabi sendiri cerita, wajib kita kena percaya. Itu dah. Para nabi itu hidup dalam kubur mereka, sembahyang mereka dalam kubur mereka. Banyak dalam hadisnya. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup aku baik untuk kamu dan mati aku baik untuk kamu, Nabi kata. Pasal apa? Pasal hidup aku, kamu boleh tanya soalan tu, apa semua dah. Dan mati aku baik untuk kamu. Kerana apa? Karena amalan-amalan kamu tu dibentang kepada aku, Rasulullah. Apabila baik amalan kamu, aku puji Allah Ta'ala.
Apabila buruk amalan-amalan kamu, aku minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kayak gitu. Banyak hadis-hadis itu banyak. Ma min ahadin yusallimu alayya. Tidak ada satu pun yang memberi salam ke atas aku. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam. Tidaklah mana-mana orang yang memberi salam kepada aku, pasti Allah mengembalikan rohku untuk aku dapat jawab salam umat aku. Walau banyak pun salam tersebut, walau serentak atau tak serentak, tapi Nabi itu diberi kuasa oleh Allah untuk jawab salam umat dia. Tu wajib kita kena percaya. Yakin. Jadi kalau kita pergi ke kubur Nabi SAW sekarang ni, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Wastaghfara lahumur rasul. Pasti Rasul pun akan minta ampun juga kepada Allah di atas dosa-dosa kita. Itu dipanggil wasilah, tawassul. Lawajadullaha tawwabar rahimah. Pasti kalian akan mendapati Allah Ta'ala itu maha menerima taubah, maha kasih belah pada hambanya. Itu orang panggil wasilah, tawassul. Kita minta ampun itu dengan Allah. Kita minta apa-apa permintaan kita itu dengan Allah. Tapi dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan minta Nabi Muhammad hak bagi manfaat mudarat, bukan. Hatta kalau minta dengan Nabi Muhammad manfaat mudarat, seperti istighatsah. Istighatsah ni ada khilaf di kalangan ulama. Hatta kalau minta dengan Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, khuz bi yadi ya Rasulullah. Contoh, itu hanya majak saja. Seperti mata kita minta dengan bini kita lah, wak ITO. Minta tolong dengan bini kita, wak ITO ke masak ke gawa panggil bini kita supaya akak air ke apa. Adakah kita yang tikak bini kita, hak bui rezeki, bui air tu? Memberi manfaat mudarat? Tak, majak saja. Majak. Hakikatnya pasti dah Allah yang memberi manfaat dan mudarat. Gitu dah. Itu beza. Maka kafir musyrik dulu tak gitu. Dia bukan tawassul, dia tawassut dia panggil. Jadi bukan hanya Allah saja Tuhan, ada lagi Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Itu. Maka sebab itulah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bukan kata Allahul ilah, dak. Kalau Allahul ilah, itu semua Allahul ilah belaka, dak. Tapi ilah ghairullah maujud. Itu ni. Tuhan lain pada Allah ada. Itu. Maka sebab tu kelimah yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Allahun ilah. Bukan Allahul ilah. Allah ialah Tuhan, bukan. Tapi la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Itu. Jadi hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan. Itu. Habis itu hingga akhir hadis. Hingga akhir hadis itu tadilah. Mana? Wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyaksi bahawasanya Muhammad itu ialah utusan Allah. Muhammad mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak mutakallim, hak bercakap ni dah. Jangan duk ambil faham hak batiniah dia kata. Muhammad mana dia kata, bukan Muhammad tu Muhammad lain. Sudah. Nabi Muhammad mengucap ke mana tu ni? Ni ada puak-puak ajaran sesat kan? Dia suka timbul tashkik. Syok di dalam hati umat Islam. Kata Nabi Muhammad mengucap ke mana? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah juga ke lagu mana kata. Jadi kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jadi aku bersaksi bahawasanya tak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Bermakna Nabi Muhammad pun kata Muhammad itu utusan Allah. Muhammad mana? Bukan diri dia lah kalau gitu. Muhammad lain. Ada biasa ngajar sesat. Jangan duduk pengaruh lah. Karut lah tu. Nabi Muhammad ngucap sama ada Muhammad Rasulullah wa anni Rasulullah, sama saja. Macam kita bahasa nama kita ke orang, dengan kita bahasa dengan dengan dhamir untuk kata ganti nama untuk kita, sama saja. Saya nak makan nasi dengan saya Faiz nak makan nasi, sama dah? Sama saja. Faiz mana lagi, akulah. Kayak gitu. Gitu. Itu. Sama saja. Tak seru belik-belik lah. Muhammad mana tu? Itulah menunjukkan bukan Muhammad.
Dia. Muhammad lain. Muhammad mana tu? Muhammad asal kejadian. Iaitu, sudah. Nur Muhammad. Yang asal daripada nur Allah. Nur Allah qadim, nur Muhammad qadim. Maka nur Allah tu batin, nur Muhammad tu zahir. Maka jasad kita nur Muhammad, batin kita nur Allah. Kita ialah Muhammad, kita ialah Allah. Pada zahir kita Muhammad, pada batin kita Allah. Sudah. Tu, sihat-sihat tu ialah tu. Nah? Mana bukti dia kata kita Muhammad? Tengok dia kata, kepala kita tu mim kata. Ada tak dengar dia cakap kita dah? Kepala kita tu mim. Tangan kita tu, tangan tubuh kita tu ha. Tak tahu mengikut mana ha, tak tahu. Nah, punggung kita tu mim pula ya. Punggung pula jadi mim. Nah, lepas tu kaki kita khekok tubik kalau gitu, jadi dah. Jadi min ha min dah. Tu nak kata kita tu Muhammad. Siapa iktikad lagu tu, itulah fahaman Syiah Ismailiyah Batiniyah yang dilawan oleh Imam Ghazali dalam kitab Fadaihul Batiniyah. Jaga-jaga dah. Dalam Fadaihul Batiniyah Imam Ghazali tiap sebut. Nah, macam mana iktikad puak Syiah Ismailiyah Batiniyah, iaitu dia buat jasad kita ni khekok tidur mim ha mim dah. Ni kepala, tubuh tangan, ni punggung, ni. Inilah Muhammad. Kita ni ialah zahirnya Muhammad. Batin Allah. Ketika mana kita zahir ni ialah kita Muhammad. Bila kita mati nanti kita jadi Allah. Allah ialah kita, kita ialah Allah. Jadi Muhammad dengan Allah tu hak tu lah ya. Muhammad ialah Allah, Allah ialah Muhammad. Siapa yang ikut gitu kafir tu dia, murtad. Tak ada kena syak-syak ragu-ragu lagi. Kafir ke tak? Ragu kufur raya, orang hak ragu tu kafir pula sekali lagi pula. Jaga-jaga dah. Sebab tu bimbang kita dengan ada modok betul kita kerja tasawuf apa itu. Tak salah kita tasawuf. Kita tasawuf Syekh Daud Bukit Abah, Tuan Guru Haji Bukit Abah ni ada risalah at-tasawuf, risalah tu tasawuf. Tapi mesti kena syarah dengan betul. Nah, jangan hanya baca. Kalau baca lagu tu, memang benar kok popok sesat ni. Ya tengok, tengok. Betul tak saya ayat? Nah, kita semua ni asal kejadian daripada Nur Muhammad. Bercawang-cawang daripada Nur Muhammad tu jadi langit, jadi bumi, jadi manusia, jadi lembu, kubaya, itik, gajah, hima. Nah, manusia. Pada tanya, anjing babi daripada mana? Nur Muhammad juga. Tidak menghina Muhammad itu. Jaga-jaga dah. Jadi kalau ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang awal makhluk ialah Nur Muhammad, tidak ada yang mengatakan manusia tu ataupun alam kejadian tu diambil daripada Nur Muhammad dijadikan makhluk. Tak ada. Jadi Nur Muhammad tu ibarat benih, kemudian dicabut ambil daripada Nur Muhammad jadi langit, jadi bumi, jadi manusia, jadi tak. Karena hak tu fahamnya daripada puak falasifah tu, al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Benda satu tak akan terbit daripada dia melainkan satu. Jadi Allah tu satu. Terkeluar, terpancar daripada zat Allah tu satu juga. Mana? Nur Muhammad. Tu. Khuliqa min nurihi. Tu dalam hadis Nur Muhammad ni disebut dijadikan daripada nurnya, nur Allah. Khuliqa min nurillah. Dijadikan daripada nur Allah. Nur Allah qadim, Nur Muhammad qadim. Sudah. Berat tu. Tak ada tu fahaman lagu tu sesat tu. Hak betul lagu mana? Allah jadikan Nur Muhammad tu makhluk. Kemudian Nur Muhammad tu apa? Wallahu alam, bukan nur cahaya seperti lampu gini, nur maknawi. Lepas tu apa maksud wa minhu khuliqal asya'? Daripadanya dijadikan segala sesuatu. Itu min dia panggil li ta'lilil hikmah, bukan min lil ma'khudz, bukan. Jadi sebab tu banyak orang duk faham wa minhu khuliqal asya', dan daripada nur tu dijadikan segala sesuatu. Dipanggil min tu min lil ma'khudz. Mana diambil daripada nur dijadikan segala sesuatu. Allah miskinnya Tuhan. Dah. Kita ni Tuhan menjadi daripada tak ada kepada ada, bukan daripada mana-mana dah. Hanya lalu kok jalan sahabat saja. Lalu kok air mani pok, air mani mok. Bukan air mani jadi manusia. Betul? Kalau tak percaya kat, ambil air mani letak dinding. Tengok, 2 bulan jadi orang tak? Bukan air mani jadi manusia.
Hanya Tuhan yang menjadikan kita daripada tak ada kepada ada. Bukan ambil air mani tu jadi manusia, bukan. Lalu je kau air mani. Gitu, lalu. Buah durian. Nah, lalu kok benih. Lalu je. Tuhan buat buah durian daripada tak ada kepada ada. Bukan daripada benih. Kalau daripada benih, apa benih tu kecil lah. Betul tak? Kalau daripada benih, mesti benih tu kena besar. Sebab buah durian banyak pohon dia tu. Nah, lepas tu nak tubik di ranting dia tu, apa tak pecah ranting tu. Nah, dah kalau daripada benih, dia naik ke batas, siapa kau dah, turun ke ranting. Ranting tu apa tak pecah. Dah kalau durian tu daripada benih. Nah, dah daripada Allah, daripada tak ada kepada ada. Lalu saja sahabat musabak kok benih, kok batas, kok rating, kok gapo semua tu, lalu je. Boleh tak tanpa benih, tanpa pokok, tanpa gapo Tuhan buat buah tu? Boleh. Nah, tanpa pok Nabi Isa ada molek-molek Tanpa pok Nabi ada, siapa pok? Bin gapo ada? Adam bin gapo? Boleh sebut bin apa? Tak ada, pok pun tak ada. Daripada tak ada pada ada. Nah, kita pun sama saja Tuhan buat daripada tak ada kepada ada. Cuma sahabat musabak lalu kok pok. Sahabat sama musabak ya. Itu ingat dah. Jadi bukan Tuhan ambil nur Muhammad buat langit. Wa minhu tu bukan wa min lil ma'khuz, tapi min lit ta'lilil hikmah. Dari kerananya Allah jadikan segala makhluk. Maka hak makna ni tepat, mutabaqah, muafakat dengan Quran, dengan hadis-hadis yang sahih. Nah, mana? Dalam Quran, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Tuhan engkau akan membangkit engkau pada makam yang terpuji. Yang makam tersebut semua para nabi tu nak. Nabi-nabi rasul-rasul dulu naklah ke makam tu, tapi tak dapat. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat. Jadi manusia semua tahu kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak? Tahu. Hadis Bukhari Muslim tu tengok. Manusia ru'asa unnas diminta dengan tu ada syafaat, semua tak dapat. Nabi kita sorang aja kata analah kayak gitu. Itu semua manusia tahu ni kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Hingganya adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Ibnu Asakir, Dalailun Nubuwah oleh Imam Al-Baihaqi, jelas lagi. Tu yang kata, khalaqtud dunya wa ahlaha liyu'arifahum maqamaka indi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ahlaha. Kayak gitu. Aku buat bumi dan penduduk bumi itu supaya mereka tahu kedudukan engkau di sisi aku. Kalau tidak kerana engkau, aku tak buat bumi ni dan penduduk bumi ni. Jadi min pada kata wa minhu tu orang panggil min lil ta'lilil hikmah. Kerana Nabi Muhammad lah kita semua dijadikan. Bukan diambil daripada Nabi Muhammad buat kita pun Muhammad je. Bukan. Jaga-jaga tu dah. Tu. Bagi yang kata bukan makhluk pertama tu Nur Muhammad, tak ada apa-apa lah. Sebab makhluk pertama tu Nur Muhammad, ke Arash, ke Qalam, ke Luh Mahfuz, ke itu ikhtilaful ulama. Nah, selisih pendapat ulama. Bukan perkara yang usulul aqaid. Gitu. Habis. Tu. Jadi Rasulullah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ke, atau asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah ke, sama saja. Karena Muhammad tu tak ada orang lain dah. Muhammad tu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manah tu. Tak ada orang lain dah. Nah tu. Yang lahir di Mekah, wafat di Madinah. Habis. Hingga akhir hadis lagi wa yuqimus salata. Ini nak menunjuk kata arkanul Islam ni. Wa yuqimus salata, dan mendirilah oleh mereka itu manusia akan sembahyang, wa yu'tuz zakata, dan menunailah mereka itu akan zakat. Dia sebut dua di sini. Nah, hak selepas daripada an-nutqu bisyahadatain. Nah tu. Iaitu semaya dengan zakat. Kenapa? Kerana dua ni melambaikan orang panggil hubungan seorang manusia tu dengan Allah, dengan makhluk Allah. Hablum minan nas wa hablum minallah. Hubungan dengan Allah, aqimus salah tu lah. Nah, wa yuqimus salata, dan mereka mendirikan akan sembahyang, makna menghubungkan hubungan mereka dengan Allah. Wa yu'tuz zakata, dan menunaikan akan zakat, makna menjaga orang panggil hubungan dengan manusia. Tu. Karena zakat ni orang panggil kewajipan Allah Ta'ala kepada kita, kerana kita bimbang dihinggapi dengan sifat kedekut yang melampau-lampau. Tu.
syaddul bukhul dia bang. Nah, bersangatan bakhil, kedekut. Maka sebab tu diwajibkan zakat. Tu. Jadi kalau hak jenis orang panggil cukup haus tahun kira-kira ni sok tak ada pasal tiap-tiap hari duduk sedekah, duduk wakaf situ, derma sini, tak ada harta dia sipeh. Orang wajib zakat lagu mana? Tu orang panggil orang pemurah sungguh, orang boros sungguh. Nah. Jadi kalau hak wajib zakat, hak tu tidak pemurah. Nah. Sebab wajib. Ni supaya kita apabila kita keluar zakat jangan kita rasa Masya Allah pemurahnya saya. Berat orang tu. Nah, macam kita lah semaya 5 waktu je tapi Masya Allah banyaknya ibadat saya. Abid dah ni saya. Lah abid po 5 waktu je. Sunat kapik fardu pun tak buat. Rawatib, ba'diyah, qabliyah dah. Duha, sunat tahajud. Nah, witir. Apa lagi weh? Qiyamul lail, tahajud apa semua tu tasbih. Tak ada buat. Hanya 5 waktu tiba-tiba. Wah, abidnya saya. Berat orang tu. Tak sedar diri tu. Nah. Tu ada wajib saja buat. Abid apa? Nah. Hak wajib je keluar mana zakat tu hak wajib. Pemurah apa? Nah. Hak pemurah ni orang panggil bukan hak wajib, mana hak sunat. Itulah gitu lah. Habis itu. Jadi oleh kerana manusia ni memanglah, ia ada sifat penyayang. Kita jangan pula jadi tak ada sifat penyayang langsung. Duit kita tabur depan rumah kita, kereta pun kita letak anak koci atas tu. Siapa-siapa nak ambil lah, saya tak saya harta. Tu orang panggil gila ke tu. Rumah kita pun tak koci terbuka semua. Bagai-bagai kemah kita pun letak tepi pagar gitu je. Saya takut bersifat dengan kedekut ni. Tak boleh juga tu orang panggil gila ke tu. Kena ada sifat penyayang harta. Kedekut sikit tu kena ada. Penyayang harta. Takut orang curi, takut orang ropok, takut belanja perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kena ada tu. Tapi kalau duduk perah, kedekut bersangat spendo dia koyok pun dia tak sanggup nak tukar. Tu berat tu. Jangan kata nak bagi orang lain duit dia. Dia punya spendo sendiri hak koyok tu. Biarlah, habis piti aku tak ada pasal. Dia sanggup akan pendo hak koyok kok bungkus tapung situ asal kau duit dia kemah dalam bank. Kemah tak gerak. Nak bakal bertambah sama. Tu berat tu orang bakhil aku tu. Maka syarak pun wajib zakat. Dia kata hak dalam bank mu hak duk cari tu bukan hak belaka tu. Innamas shadaqatu lil fuqara. Lapai mustahiqul zakat tu. Maka penyayang lagu mana pun, aduh. Tak boleh ni bukan hak saya ni. Kena akur perintah Allah Taala. Hak ni hak lain. Ni hak mustahiqul zakat. Kena keluar. Tapi bukan orang panggil pemurah tu. Tu bukan pemurah tu. Kata ni. Hak tu kerana tekanan syarak. Kalau syarak tak wajib zakat. Ada duk keluar. Ada duk bui ke fuqara wal masakin armalah apa semua tu? Ada? Tak ada lah. Ini saya yang punya. Saya yang berusaha. Habis je. Jadi Tuhannya memang berusaha tapi bukan hak belaka. Ada untuk lapar golongnya. Buat tubik. Ya kau Tuhan. Tak boleh nak tubik juga. Jadi tak boleh orang panggil kedekut melampau-lampau. Atau tak kedekut rasa pun tak boleh. Kena tawassuk tengah-tengah. Itulah gitu dah ni. Itulah gitu. Sebab ada orang kadang-kadang dengan sayang-sayang tak kedekut. Belanja, makan, berapa semua. Tapi dengan anak bini keluarga sendiri kedekut hangit. Ada juga gitu. Itu ni. Itu beli. Padahal kalau kita nak belanja harta ni, afdalnya kita belanja pada keluarga kita. Anak bini kita, sepupu sepapak kita, waris-waris kita, baru berkembang gitu. Itu dah. Habis itu. Fa iza fa'alu zalika. Tambah lagi hadis ni dah. Bab suruh tu al hadisa ay tammimil hadisa. Sempurnalah olehmu akan hadis. Hadis tu kena baca sampai habis. Itu maksud. Fa iza fa'alu zalika, maka apabila mengerjalah oleh annas, oleh manusia tadi tu zalika akan demikian itu. Mana demikian itu? Mengucap 2 kalimah syahadat aja masuk sini ni.
Ngucap 2 kalimah syahadat dan semaya dan zakat masuk belaka tu, masuk zakat. Sebab gini, adapun semaya dengan zakat ini kalau tidak dikerjakan, kerajaan Islam tu boleh menghukumi dengan hukum bunuh. Tapi bunuhnya bukan dengan sebab murtad, bukan. Dia panggil had, hudud. Hukum hudud. Hukum hudud mana hukum had bagi tarikis solah. Orang yang meninggalkan sembahyang. Tapi bukan terus dibunuh. Dipanggil istitabah, minta taubat. Suruh semaya. Dia kata, semaya ni wajib tak? Wajib ya kata. Semaya lah. Saya tak nak semaya. Dia kerah juga. Maka kerajaan Islam boleh bunuh. Bunuhnya adakah kerana dia murtad? Tidak. Dia mukmin, Muslim. Tapi fasik. Tu. Maka mati dia tu tetap dihukum dengan hukuman Islam. Mana tajhizil mayit dia? Dimandi, dikapel, disemaya, didoakan dan ditanam di perkuburan Islam. Lepas tu dibunuh pasal apa? Pasal dia tarikis solah. Orang yang tarikus solah yang meninggalkan semaya. Setelah mana diistitabah, diminta taubat oleh kerajaan Islam, undang-undang Islam, tapi dia masih enggan, walaupun dia mengakui hukum semaya 5 waktu tu wajib, maka tetap dihukum bunuh. Kerana hukuman hudud. Dah. Itulah gitu dah. Jadi bukan kerana dia kafir dah. Bukan dia kafir dah. Adapun yang murtad, maknanya yang engkar, orang panggil an-nutqu bisyahadatain tadi, maka kalau mati dia tu dibunuh dengan sebab dia kafir murtad. Maka hak tu tidak ditajhizil mayit dengan tajhizil mayit orang Islam. Taklah. Dia isytihad, saya keluar daripada Islam. Maka bila kerajaan Islam panggil dia untuk minta ngucap 2 kalimah syahadat balik, istitabah, tarajuk balik, masuk balik dalam agama Islam, dia tak sah. Maka dihukum hak bunuh. Man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang menukarlah ia akan agamanya, maka hukumnya dibunuh. Dibunuh. Tapi bukan semua orang boleh bunuh ni. Ni cerita kerajaan Islam ni. Hukum Islam, bunuh. Maka hak bunuh dengan sebab murtad, hak tu memang kafir tu. Tidak ditanam di perkuburan Islam, tidak ditajhizil mayit dengan tajhizil mayit orang Islam. Beza tu. Tu dah. Tengok. Fa idza fa'alu zalika, maka apabila mengerjalah oleh mereka itu manusia zalika akan demikian itu, mana? Ngucap pun ngucap, semaya pun tak tinggal. Zakat bila cukup haul ada nisab, maka dia keluar. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terpeliharalah. Asamu mana? Hafizu. Asamu hafazu wa mana'u. Gitu. Terjaga, terpelihara dan tertegahlah minni daripada aku, dima'ahum akan darah-darah mereka itu, wa amwalahum dan harta-harta mereka itu. Sampai sini Sayyidina Umar ingat lagi. Ketika zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar tu nak bunuh puak-puak yang enggan keluar zakat. Tapi masih Islam. Maka Sayyidina Umar tu peringat ke Abu Bakar, ya Khalifah Rasulullah, tak dipernah buat oleh Rasulullah bunuh orang mengucap kalimah syahadat ni. Hatta Khalid Al-Walid kena marah perak. Khalid Al-Walid kena marah perak. Kerana membunuh orang yang mengucap 2 kalimah syahadat. Mereka tu masih mengucap, masih mengaku Allah tu hanya Tuhan, Muhammad tu ialah Rasul Tuhan. Macam mana dia boleh hey Abu Bakar mu nak akak tentera nak pergi bunuh, nak pergi perang ni. Sedangkan Rasulullah kata asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Terpelihara, terjaga, tertegah daripada aku akan darah-darah mereka itu, diri-diri mereka itu dan harta-harta mereka itu. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun sambung, illa bihaqqil Islam. Sayyidina Umar baca sampai situ. Illa bihaqqil Islam, hai Umar, melainkan dengan hak Islam. Itu dah. Mana dengan hak Islam? Mana? Kal qatli, seperti peperangan. Kal qatli bil qisasi, seperti membunuh dengan sebab qisas. Islam sama Islam. Ya gacah mana, main tomoy, belebok atas muka gula mati tu.
Mana? Nah, maka kena hukum kisah. Mereka kalau dimaafkan kena bayar dia lah. Nah, jadi kena bunuh juga. Ada juga hukum bunuh ni. Pahala ni dia mau nak masuk hukum bunuh. Nah, nak mansuh hukum bunuh ni nak mansuh. Tak tahu lah tu. Kal qatli bil qisas wal qat'i fi sariqah. Gapo lagi weh? Wa tarikis shalah. Nah. Wa mana'iz zakah. Tu. Masuklah ke tu. Jadi illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak Islam, mana hukumnya yang ditetapkan dalam Islam. Walaupun dia mengucapkan syahadat, tapi ada kes berbunuh, maka kena bunuh kisah, kena bunuh balah dia panggil. Nah, dibenarkan. Begitu juga orang panggil potong tangan bagi orang curi. Kayak gitu. Begitu juga rejam sampai mati bagi orang berzina, yang muhsan. Nah, yang mana yang telah berkahwin dah, dia berzina lagi, maka hukumnya direjam sampai mati. Asy-syaikhatu wasy-syaikhu idza zanaya farjumuhuma albattah. Nah, maknanya laki-laki yang telah pun berkahwin, perempuan yang telah berkahwin, idza zanaya, apabila berzinalah kedua-duanya, maka direjam sampai mati. Nah, itu semua tu termasuk daripada hak Islam. Begitu juga tarikis solah, tinggal semaya. Nah, walaupun dia orang Islam, dia orang mukmin, dia mengakui semaya itu wajib. Tapi oleh kerana undang-undang Islamnya, kalau dia tu tidak mahu taubat kembali mendirikan semaya, dia kerah juga, maka dihukum bunuh. Nah, begitu juga mana'iz zakah. Mereka yang enggan menegahkan diri mereka daripada mengeluarkan zakah. Tengok. Tu. Habis itu. Dan lebih-lebih lagi zaman Rasulullah sebenarnya ada dah Rasulullah nak pergi serai. Orang yang enggan keluar zakat, kayak gitu. Cuma tak ada nak serai sebab orang panggil turun ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Iaitu Rasulullah utus satu orang sahabat nak pergi kutip zakat, pungut zakat. Ambil zakat. Rasulullah lantik nak pergi ambil zakat di satu kampung. Jadi ketua kampung tersebut tu musuh, orang panggil bukan musuh lah zaman kafir dulunya, musuh dengan amil zakat tu. Biasa duk peredah sekali. Jadi oleh kerana tu dia pun takut. Dia tengok, mana yang ni mai kapal aku ni? Sudah. Nah, dia pun sembunyi lagi. Jadi amil zakat mari-mari tengok tak ada. Zakat tak disedia oleh ketua kampung tu. Maka baliklah dia ayat ke Rasulullah. Tak ada zakat di kampung tu, tak ada duit, tak ada boleh kutip. Maka Rasulullah siap dah nak akak bala tentera nak perang. Tapi turun ayat in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila datang orang fasik orang berita, maka hendaklah kamu tabayyun. Supaya kamu tu tidak mengena di atas kamu orang panggil apa? Antusibu qauman bijahalah, tidak mengenalah atas kamu oleh musibah dengan sebab kejahilan kamu tadi tu, yang menyebabkan perbuatan kamu tu jadi menyesal selama-lamanya. Maka barulah Rasulullah teliti, rupa-rupanya bukan tak saya keluar zakat, tak ngam ketua kampung dengan ambil zakat tadi. Tu ya biasa dah orang panggil dugusti zaman dulu dah ni. Jadi bila mari tu dia lari dah. Tak sejopok dia nak marah ke mana tak tahu. Maka bila utuh ambil zakat yang lain, maka zakat pun boleh diikuti, diambil. Jadi kalau kira-kiranya zaman Rasulullah tu sudah ada dah. Rasulullah nak akak bala tentera nak pergi serai hak enggan keluar zakat. Tapi tak berlaku. Tengok. Wa hisabuhum 'ala Allahi, dan hisab atas mereka itu. Wa hisabuhum, dan perkiraan mereka itu yang masuk Islam mengucap dua kalimah syahadat tu 'ala Allahi ta'ala, ialah hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala punya hak. Jadi kita tu tak ada hak nak cek hati seorang tu, ya kodok dia ni mengucap dengan ikhlas. Tak perlu dah. Tak perlu. Pasal iman tu dalam hati cukup. Mengucap tu syartun li ijra'i ahkamil islamiyah fid dunya. Itu. Mengucap tu ialah syarat untuk dapat dilaksanakan hukum Islam di dunia.
Soal iman dia, wa fussiral imanu bit tasdiqi. Ditafsirkan iman oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah, tasdiq iz'an wal qabul fil qalbi faqat. Nah, wan nutqu fihi khulfu bit tahqiqi. Adapun menutur tu berselisih pendapat ulama. Ada yang kata asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah tu syartun li sihhatil iman. Ada. Nah, ada yang kata syatrun lil iman. Mana? Juz'un minal iman. Tapi hak ni semua lemah. Nah, qaul yang rajih dak syartun li ijra'i ahkamil islamiyah ad-dunyawiyah. Ha itu. Syarat untuk melaksanakan hukum Islam saja. Nah, adapun hati dia betul ke tak betul iman, tu wa hisabuhum 'ala Allah. Itu kiraannya di atas Allah Subhanahu wa taala. Habis. Keduanya daripada 5 sembahyang 5 waktu. Ni orang panggil tafsir bagi lafaz hadis lagi akan datang. Mari sebut dah sini dah. Sebab dalilnya nanti buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah. Itu ila akhir nanti. Tapi mari sebut depan. Ini orang panggil tafsir dulu daripada benda hak nak ditafsir. Keduanya sembahyang 5 waktu. Ketiganya memberi zakat. Keempatnya puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kita tu hanya puasa bulan Ramadan saja, semaya 5 waktu saja, bukan kita tu orang kuat buat amal ibadat dah. Mana kata, saya masya-Allah abidnya saya. Nah, ada. Nah, tu hak wajib dah, hak rukun dah. Perkara-perkara besar dah dalam Islam ni. Dan kelimanya menunaikan haji ke Baitillah. Nah, menunaikan haji ke Baitillah, ini Baitillahil Haram. Bukan Baitillah semata-mata masjid rumah Allah. Mana masjid ni semua Baitullah belaka. Tapi haji ke Baitillah, ini Baitillahil Haram. Rumah Allah di Masjidil Haram, di Mekah Al-Mukarramah. Tapi menunaikan haji ke Baitillah tu bagi siapa? Bagi mereka yang kuasa, mana yang mampu kepadanya, kepada Baitillahil Haram. Tu akan jalan. Mana akan jalan ni mana bekalannya dalam perjalanan, bekalannya sampai di tanah haram, dan bekalan untuk kembali daripada tanah haram ke negeri dia. Begitu juga bekalan yang dia tinggal kepada mereka yang wajib dia nafkah dalam masa tempoh dia kena pergi berangkat buat haji. Itu maknanya akan jalan. Nah, itulah gitu dah. Habis itu. Jadi kita lah ni tak mampu. Walaupun mampu sebenarnya. Mampu dah, cuma oleh kerana tabung haji kata umur 250 baru boleh naik nama. Kau tak mampu lagi lah kita setakat ni. Itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih pula dah, buniyal islamu ala khamsin wallahu alam. Itu dah. Macam mana? Tak usah masuk Islam dah. Dia nak mohon keluar daripada Islam. Kalau kira-kira dia kafir dah. Dia kafir dah. Awal-awal lagi ketika mana dia niat untuk murtad tu dia murtad dah. Dia cita-cita untuk murtad tu dia murtad dah. Aku nak murtad 10 tahun lagi. Murtad dah tak sungguh tu 10 tahun. Dia lagu tu dah. Ya dalam bab ibadat ni gitu. Dalam bab iman Islam tu gitu. Macam kita semaya ke? Semaya 2 rakaat, lepas tu kita kata, kalau hujan ni aku nak batal, semaya nak akak kain jemur, kain baju jemur. Tak usah nanti hujan batal dah tiga tu. Nah, sama juga. Nah, sedap lagi dak lagi Islam tekan ini, tapi nanti 10 tahun lagi saya nak murtad. Tak usah tunggu tu 10 tahun, tekan tu terus murtad. Lagu tu dah. Cuma ikut undang-undang tu tidak dibenarkan. Itu undang-undang zahir lah. Undang-undang zahir lah. Kalau kira hukum murtad dah. Murtad dah. Tengah dia duduk tengah mahu naik turun kok mahkamah tu dia dalam kafir dah dia tu. Murtad dah dia tu. Cuma secara undang-undang manusianya tidak dibenarkan dia. Secara undang-undang teknikal je tu, teknikal. Tu lagu tu. Macam orang Islam je, orang mukmin je. Dia tak ada mengucap dua kalimah syahadat di Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam. Tapi dia mengucap dah.
Nah, tapi tak ada IC Islam lagi. Tak ada kad masuk Islam. Sekira-kira hukum, dia Islam dah, dia mukmin dah. Dia berhak di tanah di perkuburan Islam. Kalau ada saksi ke apa boleh mengakui depan majlis agama Islam, depan qadi, depan hakim. Tapi kalau tak ada, nak macam mana? Teknikal lah. Kena tanah di perkuburan hak asal agama dia lah. Tapi kalau kira hukum, Islam dah dia. Dia Islam dah. Gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.